Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Hanafi bin Ismail dari kumpulan PS3 T3 Palang 2 IPG di Kampus Ilmu Haj. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan kertas cadangan PKUK 3143 iaitu asas dalam pendidikan. Jadi kajian yang saya pilih ialah kajian tinjauan yang bertajuk kompetisi guru pendidikan khas masalah pendengaran terhadap pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Jadi jom kita tengok pada bab pertama iaitu pendahuluan kepada kajian ini. Jadi kajian ini pengenalan atau latar belakang kajian ini ialah pentafsiran bilik darjah ataupun kita panggil PBD adalah kaedah penilaian yang telus dan holistik, dan kaedah ini lebih menumpukan kepada perkembangan dan pembelajaran murid dan bukan berorientasikan perperiksaan lagi, kata Kementerian Pendidikan Malaysia 2018. PBS yang pada asalnya dikenali sebagai pentafsiran berasaskan sekolah pada tahun 2012, kemudian ditukarkan kepada PBD pada tahun 2016. PBD di sekolah rendah ni kebanyakan ni diterapkan kepada murid-murid tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Hal ini kerana peperiksaan untuk murid-murid tahun 1 ini telah dimasukkan. Jadi PBD ini bertindak sebagai medium utama untuk guru memeriksa ataupun menilai murid sepanjang tahun tu. Jadi kata Jamel 2015 menyatakan guru boleh menggunakan pengukuran penilaian dan proses penilaian untuk mendapatkan maklumat tentang hasil pembelajaran murid. PBD tidak membezakan tahap penguasaan murid, tetapi PBD ini bertujuan untuk membantu murid dari segi pembangunan pembelajaran yang secara menyeluruh, kata Halimah dan Rosita tahun 2019. Jadi hal ini merupakan sebabnya PBD ini digunakan untuk menggantikan sistem peperiksaan murid tahun 1 hingga tahun 3. Okey, seterusnya kita pergi kepada penyataan masalah pula. Jadi guru bertanggungjawab melaksanakan PBD ke atas murid. Pembelajaran ini dilaksanakan hendaklah bersesuaian dengan kefahaman murid semasa pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Jadi permasalahan kajian ini adalah sejauh mana pelaksanaannya PBD ini diimplementasikan berdasarkan kompetensi guru. Dan yang mana kata Muhammad Hafizi Hasan 2013 menyatakan bahawa guru menghadapi masalah semasa menjalankan pentaksiran berasaskan sekolah PBS selain sikap pengetahuan, minat terhadap PBS. Jadi kenyataan ini mempersoalkan kesediaan gurulah terhadap pelaksanaan PBS dan PBD. Adakah yang kita tahu, yang mana kita tahu dulu PBS kemudian dikukuhkan kepada PBD kan. Jadi adakah pelaksanaan PBD ini boleh meminimumkan bebanan guru? Sebaik sahaja peperiksaan telah dimasukkan, mungkin bebanan guru akan makin bertambah, kata Nur Izwani dan lain-lain pada 2019. Jadi sama ada PBS atau PBD, penilaian ini ataupun pentafsiran ini masih memberikan guru bebanan dengan sentiasa mengemaskini dan menilai murid, perkembangan murid dari semasa ke semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Jadi tambahan pula, guru juga menghadapi masalah-masalah lainlah dalam pengajaran apabila murid tidak lagi dikelaskan mengikut tahap yang kita panggil tahap 3M, penguasaan 3M, iaitu membaca, mengira dan menulis. Jadi pendidikan ini bertumpu kepada guru-guru pendidikan khas masalah pendengaran di sekolah rendah dari segi persepsi terhadap pelaksanaan PBD dalam sesi pengajaran dan pembelajaran mereka. Okey, seterusnya kita teruskan kepada tujuan kajian. Jadi penyelidikan ini tentang persepsi guru pendidikan khas masalah pendengaran terhadap PBD tidak pernah jalankan. Kebanyakan penyelidikan telah jalankan ke arah pelaksanaan PBS sahaja. Jadi tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti guru pendidikan khas masalah pendengaran, pengetahuan, kemahiran, sikap dan masalah guru di sekolah terhadap pelaksanaan PBD oleh Kementerian Pelajaran Malaysia itu sendiri. Okey, seterusnya kita sambung kepada objektif kajian pula. Jadi terdapat dua objektif lah yang kita gariskan dalam kajian ini atau yang kita tumpukan dalam kajian ini. Yang pertama adalah objektifnya adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan dan kemahiran guru pendidikan khas masalah pendengaran di sekolah rendah dalam melaksanakan PBD. Dan yang objektif yang kedua pula adalah untuk mengenal pasti tahap sikap dan masalah guru pendidikan khas masalah pendengaran di sekolah rendah dalam melaksanakan PBD. Okey, seterusnya kita tengok kepada persoalan kajian pula. Okey, jadi dalam kajian ini kita menggariskan 4 persoalan utama lah. Yang soalan dan yang mana kita akan tengok satu persatu. Yang mana persoalan pertama adalah apakah
tahap pengetahuan guru peningkat khas masalah pendengaran di sekolah rendah dalam melaksanakan PBD. Soalan kedua pula kita akan tengok pada apakah tahap kemahiran guru peningkat khas masalah pendengaran di sekolah rendah dalam melaksanakan PBD. Yang soalan ketiga pula adalah apakah tahap sikap guru peningkat khas masalah pendengaran di sekolah rendah dalam melaksanakan PBD. Dan yang akhir sekali adalah apakah tahap masalah yang dihadapi oleh guru peningkat khas masalah pendengaran di sekolah rendah dalam melaksanakan PBD. Okey, seterusnya kita sambung kepada skop dan batasan kajian lah. Jadi kajian ini akan jalankan ke atas guru-guru peningkat khas masalah pendengaran di sekitar Kelantan. Jadi data mengenai persepsi mereka tentang pelaksanaan PBD ini akan dikumpulkan dalam tempoh yang ditetapkan menggunakan satu set data dengan 5 bahagian yang berbeza lah. Jadi soalan sidik yang diedarkan kepada mereka nanti di sekitar Kelantan sahaja. Jadi terdapat beberapa batasan lah dari untuk kajian ini, yang mana antara batasan yang pertamanya adalah persepelan tiap rawak ataupun non-sampling kita panggil kemungkinan akan berlaku. Jadi hal ini kerana soal sidik yang akan diagihkan kepada guru-guru nanti melalui siswa guru kita lah, yang mana soal sidik itu sudah tertumpu, sudah tahu lokasinya kat mana. Jadi kita jadi tak akan ada kemungkinan data-data rawak daripada negeri-negeri lain, guru dari contohnya guru daripada Selangor atau guru daripada Kedah akan masuk pada kita punya soal sidik, sebab kita sudah menumpukan, kita sudah menghadkan pada guru pendidikan khas di Kelantan sahaja. Tambah pula kajian ini hanya batasan kajian lain pula ialah kebolehpercayaan jawapan responden itu sendiri. Jadi sebab apa? Sebab setengah responden mungkin tidak berasa encourage ataupun digalakkan untuk memberikan jawapan yang tepat. Mereka mungkin fikir bahawa jawapan mereka tu akan ada akan didedahkan, kita akan dedahkan ke akan berlaku kebocoran daripada jawapan mereka dan sebagainya lah. Walhal kita sudah mention, kita sudah bagi tahu bahawa setiap jawapan mereka itu adalah sulit dan dirasakan. Setiap jawapan mereka tu adalah sulit. Jadi kebolehpercayaan jawapan responden juga boleh dipengaruhi oleh emosi mereka pada masa itu. Sebab mungkin beberapa responden mungkin boleh menjawab dengan instrumen itu dengan cuai ataupun ambil mudah ataupun bergantung kepada sekitar mereka lah pada masa itu. Mungkin mereka dalam keadaan tertekan, mungkin dia akan jawab tidak berjujur, tidak integriti dan sebagainya lah. Itu antara batasan kajian yang kita hadapi lah bila melakukan kajian ini. Okey, seterusnya kita akan tengok pula kepada kepentingan kajian ini. Jadi pendidikan yang telah dijalankan terhadap persepsi guru terhadap PBD adalah sangat sedikit. Jadi kebanyakan pendidikan mungkin memberikan tumpuan pada PBS sahajalah, sebab kita selama ni dah banyak mengapply PBS dekat sekolah, yang mana PBD ni baru sahaja bermula pada 2016. Jadi tak banyak kajian yang menumpukan pada PBD itu. Jadi pada hakikatnya sebenarnya guru tu mempunyai pendapat sendirilah tentang PBD. Pendapat ni mungkin boleh menyejaskan sikap mereka terhadap pelaksanaan PBD. Jadi pendidikan ini diharapkan untuk menjadi rujukan lah kepada kajian-kajian yang akan datang, yang mana pendidikan ini juga akan dijangka menjadi rujukan untuk PPD ataupun GPM mengenai penambahbaikan dalam pelaksanaan PPD dalam kalangan guru-guru pendidikan khas masalah pendengaran di sekolah rendah. Jadi data yang akan diberikan ini boleh memberi penanda arah yang baru sejauh mana guru ini boleh menyesuaikan diri dengan pelaksanaan PPD tersebut. Jadi tahap pengetahuan, kemahiran, sikap dan masalah yang dihadapi oleh guru boleh dinilai sendiri oleh pihak-pihak atasan daripada data yang kita kumpul inilah. Jadi pendidikan ini diharapkan dapat membantu dalam penambahbaikan pelaksanaan PPD dalam kalangan guru itu sendiri. Okey, seterusnya kita sambung pula kepada definisi secara operasional. Jadi dalam definisi operasional ini terdapat 5 lah definisi utama. Yang pertama iaitu berkaitan dengan tahap. Jadi kajian ini memfokuskan pada tahap aspek tertentu. Jadi tahap ni mempunyai banyak makna lah kalau bergantung pada bidang kita bincangkan. Cuma dalam kajian ini, tahap ini bermaksud kebolehan seseorang itu untuk membanding dengan yang lain. Jadi ini menurut Cambridge University pada 2007. Jadi menurut juga yang lain, menurut Merriam-Webster, peringkat atau tahap ini dimaksudkan kedudukan dalam skala atau pangkat setakat mana pencapaian, kepentingan atau nilai yang dimaksudkan. Okey, yang seterusnya definisi operasional bagi kompetisi guru pula. Jadi kompetisi guru ini ditakrifkan sebagai kebolehan guru untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang perlu untuk mengeluarkan kemahiran dan pengetahuan mereka dengan cara yang terbaik melalui hasil yang mereka inginkan. Itu kata Davidson 2005.
Jadi dalam kajian ini, kompetensi guru ini adalah berdasarkan tentang tahap pengetahuan, tahap pemahiran, tahap tingkah laku mereka atau tahap sikap mereka, dan juga tahap masalah yang mereka hadapi semasa melaksanakan PBD. Okey, seterusnya tengok kepada PBD itu sendiri. Jadi PBD ataupun nama penuhnya pentadsiran belajar ini adalah satu proses. Proses apa? Proses untuk mendapatkan maklumat tentang pembangunan, kemajuan ataupun keupayaan melalui penilaian berterusan kepada murid itu semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Jadi sepanjang hari persekolahan, guru ni perlu terus mengumpulkan maklumat dan menggunakan untuk membuat keputusan tentang penguasaan bilik darjah, arahan-arahan yang perlu diberikan, mungkin pembelajaran murid itu sendiri dan panjang-panjangan lain lah. Banyak panjang perlu dibuat oleh guru ni. Jadi dalam kajian ini, PBD ini ditakdirkan adalah sebagai penilaian yang telah dijalankan oleh guru untuk menilai murid sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran mereka. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada definisi operasional bagi persepsi pula. Jadi persepsi ini adalah satu proses di mana seseorang memilih ataupun mengatur, mengenal pasti dan mentafsir maklumat yang diterima untuk memahami persekolahan mereka, kata Kenyon dan Sen dari 2015. Cuma dalam kajian ini, persepsi ini dilihat sebagai kebolehan guru itu sendiri untuk melaksanakan PBD melalui tahap pengetahuan dan kemahiran mereka tentang PBD. Jadi yang terakhir adalah murid berkenal khas masalah pendengaran. Jadi apa definisi operasional bagi MBK masalah pendengaran ini? Kita panggil adalah MBK murid yang mempunyai masalah pendengaran atau cacat pendengaran kerana deria pendengaran terganggu atau terhalang daripada mengamati suatu bunyi atau perbualan dengan bersikap orang lain. Itu kata Asyah 2012. Jadi masalah pendengaran yang dihadapi oleh murid pekak menjadi pahalang besar lah yang wujud dalam hubungan sempurna dengan murid tipikal. Macam kita, badak kita kan, kalau tak dapat lihat mesti susah kan nak pergi mana-mana. Sama juga kalau tak dengar pun sama juga, sangat susah lah untuk membuat apa-apa tindakan lah. Jadi seterusnya kita sambung pula kepada bab kedua, iaitu mengenai tinjauan literature. Jadi tinjauan literature ini beberapa bahagian kita akan lihat. Yang pertamanya mengenai teori kajian. Jadi kajian yang dilaksanakan adalah berdasarkan teori tingkah laku terancang atau kita panggil Theory of Planned Behaviour (TPB) oleh Isaac Acheson. Jadi TPB ini dikukuhkan oleh teori lain yang mana dipanggil teori tindakan beralasan atau teori reason action. Jadi menurut Acheson 2005, TPB adalah berdasarkan andaian bahawa manusia biasanya berkelakuan dengan cara yang waras, bahawa mereka ni mengambil kira maklumat yang ada dan mempertimbangkan secara tersirat ataupun eksplisit terhadap implikasi tindakan mereka. Jadi secara mudahnya, sebenarnya apa yang cuba dikatakan oleh Acheson ni adalah sebenarnya manusia ni sebenarnya mempunyai pilihan. Dia akan menentukan apa yang dia akan buat dan apa yang dia tidak akan buat. Itu adalah cara ringkasnya lah apa yang dinyatakan oleh Acheson. Jadi pernyataan ini menyimpulkan bahawa setiap tingkah laku yang ditunjukkan oleh seseorang individu adalah hasil daripada gabungan sikap mereka terhadap sesuatu tingkah laku atau sesuatu sikap. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada kajian-kajian lalu lah. Jadi ada beberapa kajian lalu yang dapat kita lihat. Jadi kajian lepas ke arah pelaksanaan pertasiran kebanyakannya memberi tumpuan kepada PBS sajalah. Jadi walau bagaimanapun pendidikan ini bertindak sebagai rujukan untuk PBD kerana terdapat berkaitan antara kedua-dua pelajaran ada pertasiran ini. Jadi kata Fahri dan Muhammad Isha 2016 menegaskan bahawa dalam pendidikan mereka menegaskan bahawa kekurangan pengetahuan, latihan, kemahiran dan juga sumber material menyebabkan guru itu mempunyai kesediaan yang rendah terhadap pelaksanaan PBD, dan ini mungkin juga telah berlaku dalam pelaksanaan PBD lah. Maafkan saya, dalam pelaksanaan PBS tadi. Jadi dan mungkin juga berlaku dalam pelaksanaan PBD lah. Jadi kerana ini turut menjejaskan keberkesanan penilaian tersebut. Kekurangan pengetahuan tentang pelaksanaan ini akan menjejaskan penilaian murid. Jadi pendidikan kita pada masa kini bergantung kepada pentadsiran untuk menilai tahap murid itu sendiri. Jadi yang lain pula, satu kerja lain telah dijalankan oleh Tan 2010 menyatakan bahawa guru ni diminta untuk menyediakan grade yang baik kepada murid-murid. Jadi perbuatan ini yang tidak beretika ini boleh menyebabkan kompetensi guru ni dipersoalkan lah. Dan yang seterusnya juga ada beberapa kajian lalu menyatakan bahawa semasa pelaksanaan PBD, guru terpaksa menggunakan sebahagian besar daripada masa mereka untuk merangka semasa pelaksanaan PBS, guru terpaksa menggunakan sebahagian besar daripada
masa mereka untuk merangka penilaian persediaan dari segi persediaan instrumen, dari segi mengulangi pembelajaran mereka, membuat filing memfailkan sesuatu dan merekodkan bahan-bahan bukti dan sebagainya. Itu kata Hamimah dan Rohaya 2014. Jadi tasir dilaksanakan biasanya dengan masa yang lebih lama daripada pengajaran yang sebenar. Jadi dapatan lalu ni kita ambil banyak lebih kepada daripada sumber PBS lah. Sebab apa? Sebab PBD ni satu benda yang baru dan tapi banyak persamaan lah antara PBD dan PBS. Jadi kita akan bandingkan adakah kesan dia tu sama juga dengan kesan PBS yang sebelum ni. Seterusnya kita akan tengok pula kepada kerangka konseptual lah. Jadi konsep-konsep pada awalnya kita akan tahu dulu dari segi soal sidik tu kita akan dapatkan dulu pengetahuan dan kemahiran guru itu sendirilah, dan mengikut pandangan daripada teori tingkah laku terancang exam 19, kita akan menentukan adakah kompetisi guru berkaitan atau tidak terhadap sikap guru dalam melaksanakan PBD. Adakah pengetahuan dan kemahiran guru ini memberi kesan kepada sikap guru semasa melaksanakan PBD, dan mungkin juga masalah-masalah yang dihadapi oleh guru tersebut. Kita akan lihat satu persatu dalam kajian inilah melalui hasil dapatan soal sidik yang kita akan dapat apabila kita kita laksanakan nanti. Okey, seterusnya kita sambung pula kepada bab yang terakhir, iaitu bab 3 dalam pembentangan cadangan kajian ini, iaitu yang bertajuk metodologi kajian. Jadi dalam bab ini yang pertamanya kita akan bincangkan tentang saya akan bincang tentang reka bentuk kajian lah. Jadi reka bentuk kajian yang saya gunakan dalam kajian ini adalah berbentuk kajian tinjauan. Jadi tujuan kajian tinjauan ni adalah untuk menghasilkan statistik, iaitu huraian kuantitatif atau huraian berangka tentang beberapa aspek populasi kajian kata follow 2014. Jadi maklumat yang dikumpulkan kira-kira hanya sebahagian kecil daripada populasi berbanding setiap ahli penduduk. Jadi penyidikan ini memerlukan data persepsi guru-guru itu, peningkatan soal pendengaran di sekolah rendah terhadap pelaksanaan PBD itu sendiri. Jadi kajian tinjauan biasanya kalau kita buat kajian tinjauan ni biasanya akan menghuraikan perasaan, sikap dan pendapat orang ramai tentang topik yang kita nak kaji tu. Jadi kita akan tengok apa perasaan dia ataupun sikap dan sebagainya lah, pendapat dia lah dalam kajian tinjauan. Okey, seterusnya dari segi persempelan pula. Jadi untuk persempelan saya mungkin akan gunakan persempelan secara sistematik, di mana persempelan sistematik ini adalah sangat mudah untuk memilih sampel dan oleh itu ia digunakan secara meluas dalam situasi yang paling praktikal, kata anak 2017. Jadi selepas soal sidik yang diedarkan dikumpulkan, dia akan dinomborkan dari nombor 1 hingga nombor terakhir. Jadi unit pertama dipilih dengan menggunakan nombor rawak dan selebihnya dipilih dengan corak yang ditetapkan. Jadi banyak sampel lah untuk dipelajari daripada situ. Okay, seterusnya kita yang pada instrumen kajian pula. Instrumen kajian ini adalah yang digunakan adalah satu set soal sidik lah, yang mana soal sidik ni mengandungi 5 bahagian. Jadi kita akan tengok lepas ni. Jadi soal sidik tersebut bertindak sebagai medium pengkaji untuk mengumpulkan data-data daripada responden lah, dan untuk sebarang data berkaitan dengan kajian PBD ni saya akan mengumpulkan melalui soal sidik tersebut yang diagihkan kepada guru-guru di sekitar Kelantan. Jadi soal sidik telah diaplikasikan oleh yang saya ambil ni adalah daripada SH Siti Huzaimah 2014, yang mana kajian ini dibuat adalah kajian soal sidik yang mengkaji tentang guru bahasa Melayu di sekolah rendah mengenai pengetahuan, kemahiran dan sikap dalam melaksanakan PBD. Jadi soal sidik ini adalah mungkin kalau terdapat perubahan kecil pun mungkin hanya untuk menyesuaikan dengan dengan sukatan PBD terkini sahaja, tapi tak ada perubahan yang besar akan dilaksanakan atau akan dibuat dalam instrumen kajian ini. Okay, kesahan instrumen ini berkaitan dengan kesahan ramalan lah. Ramalan dan kesahan ini adalah keupayaan instrumen kajian untuk meramalkan peristiwa masa depan, tingkah laku, sikap dan hasil, kata Litwin 1995. Okey, kesahihan instrumen yang ditentukan oleh pakar. Jadi instrumen ni sebab saya sudah ambil daripada pakar yang dah buat kajian, jadi kesahihan instrumen ini tidak dipertikaikan lagi lah. Dan di samping itu juga dalam pendidikan ini pakar saya adalah penyedia pendidikan saya lah. Jadi saya dah juga instrumen ini dah analisis dan disahkan oleh pakar ataupun oleh penyelia saya sendiri.
iaitu Dr. Madinah. Jadi maksudnya tidak ada pertikaian ataupun tidak ada masalah dalam dari segi pemilihan kesihatan. Instrumen tu sudah diambil daripada orang pakar dan juga sudah disahkan juga oleh penyelia. Jadi seterusnya dari segi kebolehpercayaan pula, jadi ujian lintis memainkan peranan utama dalam mengesahkan kebolehpercayaan soalan sidik sebelum diadakan kepada sampel sebenar. Jadi 30 responden akan dikumpulkan dan datanya akan dikira dan dianalisis lah nanti. Jadi Chrombat Alpha yang akan digunakan untuk membuktikan kepercayaan soal sidik ini, Alpha telah dibangunkan oleh Lee Chrombat pada tahun 1951 untuk menyediakan ukuran ketekalan dalaman ujian atau skala lah untuk menyatakan sebagai nombor kosong dan satu kata takawul dan teknik 2011. Jadi semakin hampir alfa kepada satu, semakin lebih dipercayailah soal sidik yang digunakan. Jadi alfa untuk soal sidik ini dikira mengikut bahagian masing-masing lah. Dan semua alfa yang dikira mungkin lebihi 0.8 yang dianggap baik dan atas daripada 0.9 adalah dianggap cemerlang. Jadi bila kita dah kaji macam tu, maka dibuktilah soal sidik ini boleh dipercayai dan dipercayai untuk penyelidikan. Okay, seterusnya kita pergi pula kepada kajian lintis. Jadi kajian lintis akan dijalankan sebelum penyelidikan sebenar. Jadi 30 orang responden akan dipilih untuk menjawab soal sidik. Responden mempunyai persamaan ciri dengan sampel iaitu guru-guru penegak khas masalah pendengaran di sekolah rendah. Ini ujian lintis ini bertujuan untuk memastikan ketepatan soal sidik tu. Ketepatan termasuk dari segi kandungan, kejelasan, tata bahasa dan juga kebolehpercayaan soal sidik lah. Terdapat 5 bahagian dalam soal sidik tu yang saya dah kata pada instrumen tadi. Ada 5 bahagian soal sidik saya yang terdiri daripada bahagian A, B, C dan D. Yang mana A itu adalah D dan E. Yang mana A adalah terdiri tentang demografi responden itu sendiri. Bahagian B pula mengenai tahap pengetahuan guru yang mengandungi 11 soalan. Bahagian C pula mengenai tahap kemahiran guru penegak khas masalah pendengaran di sekolah rendah dalam masa PBD, juga 11 soalan. Bahagian D adalah tentang sikap guru penegak khas masalah pendengaran di sekolah rendah dalam melaksanakan PBD, 10 soalan. Dan yang terakhir pada bahagian E adalah tentang tahap masalah yang dihadapi oleh guru pendidikan masalah pendengaran di sekolah rendah dalam melaksanakan PBD, juga sebanyak 10 soalan. Dan yang seterusnya pada proses pengumpulan data pula. Dalam penyelidikan ini, data akan dikumpulkan melalui satu set soalan sidik yang saya adakan macam yang saya nyatakan sebentar tadi. Jadi soalan sidik ini disebarkan kepada beberapa sekolah pada timur lah, di Kelantan, di kawasan Kelantan, dan akan dipilih secara rawat lah sebelum mengadakan borang soalan sidik. Jadi panggilan soalan sidik akan dibuat secara selepas ujian lintis. Ia akan berlaku dalam 3 fasa mungkin macam tu, sebab saya akan agihkan secara berperingkat supaya tak ada masalah berlaku lah dari segi pemberian data dan pengumpulan data itu. Jadi dan ini juga memastikan untuk setiap sekolah yang terlibat tu menjawab soalan sidik dengan baik lah. Okey, yang seterusnya pula kita tengok kepada yang terakhir lah, untuk tengok pada prosedur untuk menganalisis atau untuk penganalisisan data. Yang mana yang pertamanya, oleh kerana penyelidikan kuantitatif ni adalah data yang dikumpulkan akan dianalisis lah menggunakan kekerapan data. Kerana apa? Kerana soal sidik menggunakan skala Likert. Jadi kita boleh analisis satu persatu. Jadi analisis akan dilakukan melalui pengiraan mean dan pertusan lah bagi setiap skala pada setiap soalan lah. Jadi dalam data ni ada yang setuju, sangat setuju, dan akan menjadi bandingan lah dengan data yang tidak setuju dan sangat tidak setuju. Jadi data ini akan dibandingkan bertujuan untuk apa? Untuk menilai tahap pengetahuan, tahap kemahiran, tahap sikap dan masalah yang dihadapi oleh guru penegak khas masalah pendengaran di sekolah rendah terhadap pelaksanaan PBD. Jadi kesimpulan akan dibuat selepas data dikira dan disusun. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi segala kekurangan daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.